Assalamualaikum dan salam sejahtera Awani Global. Ketika ini kita berikan tumpuan kepada pelepasan air radioaktif, sisa air radioaktif daripada loji janakuasa nuklear di Fukushima yang ketika ini menggemparkan dunia berkenaan dengan kesan daripada sisa radioaktif tersebut kepada hidupan marin dan juga pemakanan dan juga keselamatan manusia di seluruh dunia dengan penentangan yang sangat kuat daripada negara-negara jiran Jepun termasuklah Korea Selatan dan juga China. Saya Ifan Faruqi, ketika ini kita bersama-sama dengan dua orang tetamu bersama saya di studio ketika ini, teknologis Dr. Muhammad Izzat Idris daripada Pusat Pendidikan Teknologi Nuklear UKM dan juga tetamu dalam talian juga kita akan berkongsi berkenaan dengan impak daripada pelepasan air Fukushima ini bersama-sama dengan Profesor Dr. Zulfikar Yassin yang merupakan Profesor Kehormat Pusat Kajian Samudera dan Pantai SIMAX Universiti Sains Malaysia USM yang juga merupakan Profesor Kehormat di Penang Institute. Saya mulakan dahulu dengan Doktor sebab kita nak menguji air ketika ini, test the water, sama ada doktor bersetuju ataupun tidak, sama ada kesannya itu besar khususnya untuk rakyat Malaysia berkenaan dengan pelepasan sisa radioaktif ini. Kita mulakan dahulu dengan itu, doktor. Ringkas, bagaimana pendapat doktor? Sebenarnya air yang telah dirawat yang dilepaskan di Fukushima itu totally selamat dan boleh digunakan, tidak mencemarkan kepada ekosistem laut dan juga kepada manusia. Baik, selamat dan tidak menjejaskan ekosistem. Bagaimana pula dengan pandangan Prof? Bagaimana dengan pelepasan air ini dan ditambah pula dengan sentimen yang pelbagai daripada China dan juga Korea Selatan, pada pandangan Prof secara akademik dan secara objektif, adakah ia selamat, Prof? Mengenai air yang dilepaskan itu, saya setujulah memang air itu selamat, tapi kita ada masalah persepsi yang menimbulkan banyak kekeliruan tentang apa yang terjadi di Fukushima. Iaitu yang pertamanya air yang dikeluarkan yang treated water, masalah dengan tritium. Yang keduanya ialah kesan tsunami awal yang melepaskan bahan-bahan logam berat yang lain di mana masih terdapat radioaktiviti di kawasan tu. Nothing to do, tak ada kena-mengena dengan air pelepasan ni. Dan ketiganya ialah persepsi awam yang tidak membezakan antara dua tu. Jadi perkara-perkara ini eloklah kita bincangkan supaya ia menjadi lebih jelas. Terima kasih. Kita akan berikan juga tumpuan kepada dua perkara tersebut dan saya kembali kepada doktor untuk memahami proses tersebut. Kenapa sekarang? Kalau sebelum ini boleh saja contain air tersebut, kenapa ketika ini dibuat keputusan untuk dilepaskan ke Laut Pasifik dan proses-proses yang dilakukan oleh TEPCO itu sendiri. Manakala doktor juga pernah berada di Jepun, pastinya dah familiar dengan kaedah khususnya agensi atom di Jepun itu sendiri. Baik. Bagaimana hal itu, doktor? Okey, baik. Sebenarnya sebelum saya terangkan kenapa sekarang itu, saya sukalah untuk menceritakan sejarah kemalangan Fukushima reaktor ini dulu supaya kita boleh relatekan kemalangan itu dengan pelepasan air dan juga bahan tercemar. Okey, pada tahun 11 Mac 2011, ketika itu saya masih di Jepun, di Kyushu University, sedang menunggu untuk pulang ke Malaysia lah, sudah habis belajar dalam bidang kejuruteraan nuklear, dan ketika itu berlakulah kemalangan reaktor ini disebabkan tsunami yang melanda. Okey, kalau nak diceritakan apakah itu reaktor nuklear? Reaktor nuklear ini adalah teknologi nuklear yang dibangunkan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, untuk menjana tenaga elektrik ni, kalau di Malaysia kita ada coal power plant. Coal power plant kita menggunakan arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Tetapi untuk nuclear power plant ini kita menggunakan, kita dipanggil sebagai bahan bakar itu uranium 235. Okey, uranium 235 ini perlu berinteraksi dengan neutron dan dia akan terbelah kepada dua. So kita panggil proses itu sebagai pembelahan ataupun fission reaction. Bila terbelah ni akan ada 3 komponen utama yang kita kena ambil kira. Itu yang pertama adalah penghasilan neutron yang baru. Yang kedua adalah tenaga haba dan yang ketiga adalah produk pembelahan. Maksudnya bila uranium 235 itu terbelah, so pembelahan ini ada menghasilkan produk baru. Okey. So yang pertama tadi neutron. Neutron itu akan digunakan semula untuk reaction yang berikutnya. So kita panggil sebagai chain reaction. Okey, reaksi berantai.
Yang kedua tadi adalah tenaga haba. So tenaga haba tadi akan disalurkan kepada air. Air itu dipanaskan dan menjadi steam. Dan steam ini akan dibawa ke turbin dan untuk menjana tenaga elektrik. Dan yang terakhir, fission product ini, kita panggil sebagai fission product ataupun produk pembelahan ini, inilah yang perlu dikawal kerana jika dia tersebar, dia boleh mencemar alam sekitar dan boleh merosakkan alam sekitar lah. Jadi fission product ini, kita mempunyai pelbagai fission product. Okay, antaranya iodine, cesium, strontium. Itu adalah contoh-contoh lah. So, setiap fission product ini mempunyai sifat yang berbeza. Jangka hayat yang berbeza yang kita panggil dia sebagai separuh hayat. Maksudnya, sebagai contoh, katakanlah iodine tadi, dia mempunyai jangka hayat dia 8 hari dan mempunyai radioaktiviti sebanyak 8 becquerel. Becquerel adalah unit lah untuk kita mengira keradioaktifan sesuatu bahan. Katakanlah dia ada 10 becquerel, selepas 8 hari dia akan berkurang separuh jadi 5 becquerel. Selepas 8 hari berikutnya dia akan berkurang lagi menjadi 2.5 becquerel. Begitulah jangka hayat dia. Jadi setiap fission product ini dia akan decay yang kita panggil sebagai decay proses ataupun perebutan lah. Semasa decay proses ini berlaku, haba juga akan dihasilkan. Jadi ada dua sumber tenaga haba yang terhasil, iaitu yang pertama tadi akibat daripada pembelahan uranium-235 dan yang kedua tadi akibat daripada proses perebutan ataupun decay proses ini daripada pelbagai radionukleid. Ada banyak radionukleid. So, haba-haba ini sepatutnya perlulah disejukkan menggunakan sistem coolant yang ada. Saya boleh analogikan kalau katakan kita ada kereta. Kereta ni ada enjin. Okay? So, kita start enjin, biasanya enjin ni akan panas lah. Tetapi ada radiator, ada coolant kan yang kita gunakan, kita tukar hari-hari tu. Jadi, bila mana enjin ni panas tapi ada sistem penyejukan, maka enjin tu akan selamatlah. Tetapi what happen ketika Fukushima dan tsunami melanda, semua sistem coolant ini rosak. Okay, sistem rosak, elektrik tidak ada, backup sistem pun tidak ada dan menyebabkan proses penyejukan itu tidak berlaku. So what happen kalau enjin kereta tidak ada proses penyejukan, kemungkinan asap terhasil dan paling teruk mungkin terbakarlah. So sama juga what happen dalam nuclear reactor ini, jika tidak ada penyejukan berlaku, tenaga haba itu sentiasa terhasil daripada proses yang saya bagi tahu tadi dan boleh standard operation adalah dalam 700 degree Celsius. Tetapi dia boleh mencapai sehingga 2500 degree Celsius dan menyebabkan reaktor core, enjin dia tu cair. Okay? So, apa yang pihak Jepun ini buat adalah dia menggunakan secara manual. Dia pump air kolam, pump air laut daripada groundwater untuk menyejukkan reaktor itu. Okay. Dia ambil pipe, dia tembak bagi sejuk. So air-air ini bila dia tembak, dia akan bercampur dengan bahan-bahan radioaktif yang lain. Ditambah pula berlakunya hydrogen explosion. Jadi fission product tadi ini tersebar luas. Terkena dekat bahan binaan, terkena dekat konkrit, dekat komponen-komponen yang ada. Bila pihak Jepun itu nak membersihkan, nak menyejukkan reaktor tu, jadi dia dah bercampur, air ini dah bercampur. Masalah utama dengan air adalah kalau katakanlah bahan radioaktif ini dalam bentuk solid, batuan. Kita boleh ambil kan, kita boleh kumpulkan. Tapi air ini problem dia liquid, dia bergerak. Dia boleh serap dalam air dalam tanah, dia boleh tersebar dalam air laut, dia boleh masuk dalam groundwater kan, air bawah tanah dan sebagainya dan akan jadi satu masalah yang besar. Jadi disebabkan itu, kita perlu pihak Jepun ini memikirkan perlu kumpulkan dan merawat. Okey. Kenapa sekarang? Itu yang balik kepada soalan tadi, kenapa sekarang? Pertama, proses nak membersihkan reaktor itu sendiri mengambil masa 4 hingga 5 tahun selepas kejadian Fukushima itu. Okey? Selepas kejadian Fukushima itu kerana radiation exposure yang sangat tinggi, terpaksa menggunakan drone, robot untuk menghampiri kawasan terbabit. Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang tercemar ataupun radioaktif ini perlukan masa yang agak lama. Kemudian pemilihan untuk merawat air tercemar ini, ada beberapa option yang diutarakan, antaranya adalah digunakan geosphere injection. Dia tembak air tercemar ini dalam batuan. Ada yang menggunakan boiler, dia panaskan air ini dan dia meruap, betul.
Kemudian ada juga kaedah-kaedah lain yang dicadangkan. Tetapi discharge ke laut ini adalah kaedah yang lebih baik. Tapi dia bukan discharge terus saja. Dia rawat dulu, baru dia discharge. Okay. Baik. Itu satu permulaan yang baik walaupun dah hampir separuh daripada perbincangan kita. Baik. Sebab kita nak memahami proses Betul. itu. Tapi berdasarkan kepada penerangan doktor itu jelas daripada mana asalnya, kemudian apa yang terjadi dan mengapa sekarang dan apakah proses yang perlu dilakukan. Dan saya nak kembali kepada Prof. Mungkin Prof nak pick up daripada apa yang doktor sudah pun jelaskan tadi. Prosesnya itu jelas. Tapi seterusnya Prof berkenaan dengan best practice, berkenaan dengan yang Prof bangkitkan di awal tadi, berkenaan dengan membezakan di antara dua perkara yang seharusnya difahami. Bagaimana komen Prof dalam soal itu? Okey, air yang telah dirawat itu mengandungi lebih kurang 20 jenis bahan radioaktif, ya. Tetapi hampir kesemuanya itu telah dinyahkan, ya, it's been taken out. Apa yang tinggal sekarang yang membimbangkan ramai pemerhati ialah tritium, iaitu air yang di mana air ni H2O kan. Air di mana satu daripada H-nya itu adalah hidrogen berat. So H2O yang water that is radioactive. Okay. Tetapi kita harus faham that this heavy water ni berlaku meluas di alam semula jadi. Jadi kita tengok apakah air yang hendak dilepaskan itu mempunyai kepekatan atau konsentrasi tritium yang tinggi. Dan kalau kita lihat apa yang telah figures ataupun tahap yang telah diberikan, air yang nak dilepas itu mempunyai tahap yang sangat rendah, ya. Kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain pun sebenarnya ada mengeluarkan heavy water dan dialirkan kepada tasik dan kepada laut. Okey. Contohnya apabila kita tengok tahap tritium yang nak dikeluarkan oleh Fukushima ni, kalau dibandingkan dengan heavy water yang dikeluarkan oleh Logi di China sendiri, dia 3 kali lebih rendah. Is actually lower than what is practiced in other places. Dan contohnya sebagai di UK sendiri, di Sellafield Nuclear Power Plant yang mengeluarkan dah saya rasa berpuluh tahun air yang dikeluarkan yang mempunyai tritium ini ke laut, kepekatannya 40 kali lebih tinggi daripada Fukushima. Ya. Sama juga dengan di Perancis lagi tinggi, 450 kali lebih tinggi. Okey. Jadi pada mereka yang tahu tentang tahap itu, mereka mengatakan bahawa pengeluaran heavy water oleh Fukushima yang kita nak alirkan ini adalah sangat rendah. Kemudian juga H2O ini tidak bioaccumulate, dia tidak terkumpul dalam bahan organisma hidup, ya, macam ikan dan sebagainya. Dia tak terkumpul. Tak semacam bahan-bahan lain macam kalau berlaku kecemasan hari itu lepas tsunami itu terdapat cesium, terdapat strontium, iaitu bahan-bahan berat lain, radioaktif lain yang boleh dikumpulkan, yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya. Okey, so tapi air yang nak dikeluarkan ini telah dibersihkan, ya. Hanya yang tak boleh dikeluarkan adalah tritium kerana mereka nak keluarkan estimation about 1.3 million ton of water. Tritium itu sangat kecil daripada segi jumlahnya dan hampir quite impossible lah to filter out. Tapi mereka mengikut cadangan daripada WHO, daripada IAEA dan sebagainya, dan tahap yang nak dikeluarkan itu jauh sangat lebih rendah. Ya, Prof, soalan susulan daripada itu, memandangkan kenyataan beberapa perkataan dikeluarkan oleh pihak kerajaan, di antaranya oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI berkenaan dengan pelepasan air ini, termasuk juga daripada Jabatan Perikanan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang menyatakan bahawa Jabatan Perikanan Malaysia akan memastikan import ikan marin hidup adalah bebas daripada kandungan cemaran radionukleid dan setiap konsignen perlu mempunyai sijil kesihatan ikan.
adakah tindakan itu suatu yang overreaktif memandangkan berdasarkan penerangan Prof itu nampaknya tidak ada apa yang perlu dibimbangkan Prof? Betul, betul. Yang dibuat oleh jabatan-jabatan kita adalah praktis that is normal, bukan kerana a reaction to Fukushima. We do this all the time. We do this, kita buat selalu macam tu. Masalahnya bukan sekarang isu heavy water yang nak dikeluarkan tu, tetapi adalah apa yang berlaku lepas kecemasan itu. Kita ada di sekitar Fukushima itu lebih kurang 500 meter lah daripada pesisir pantai, di mana masih terdapat bahan-bahan radioaktif yang telah terkeluar dan berada di dalam alam sekitar. So this is nothing to do. This is another issue altogether. Adalah ini isu yang sangat berbeza. Okey. Jadi kalau kita lihat apa yang dikeluarkan oleh Fukushima nanti adalah rendah. Kalau kita kata tinggi, macam saya katakan tadilah, kalau kita bandingkan dengan tahap-tahap yang lain yang jauh lebih tinggi, saya rasa tak patutlah kita mengatakan tentang tritium itu yang menyebabkan timbulnya rasa kebimbangan kita. Walau bagaimanapun, kita sangatlah berharap yang monitoring, pemantauan itu sentiasa dilakukan oleh pihak kerajaan Jepun, di mana kita takut kalau terdapat kesan-kesan lain yang tidak terjangka. Saya rasa mereka memang melakukan pemantauan ini, dan IAEA melakukan pemantauan ini. Ada independent scientist pun melakukan pemantauan ini. Saya rasa kalau ketiga-tiga itu mencukupi untuk melihat kepada tahap yang akan dikeluarkan. Baik, dan kita kembali kepada doktor. Banyak nota yang doktor tulis di situ. Kita nak dengarkan juga apakah pandangan doktor susulan daripada komen diberikan oleh Prof tadi. Saya sangat setuju dengan apa yang Prof Datuk sampaikan. Sebenarnya bukan, kalau saya dengar tadi 20 radionukleid kan, sebenarnya 62 radionukleid termasuk tritium. So 61 radionukleid ni berjaya di mereka pihak Jepun berjaya di-removekan, hanya tinggal tritium. Itu pun kerana tritium itu mempunyai sifat yang hampir sama dengan air. Sebab kita tahu air H2O, jadi hidrogen itu lebih kurang sama dengan tritium. Tritium ni adalah hidrogen 3. Okey, so sifat dia hampir kurang sama. Jadi pemantauan macam saya katakan tadi, macam Datuk katakan tadi, memang sangat diperlukan oleh pihak Jepun itu sendiri. Malah ketika ini pihak Jepun, kita boleh akses kepada website dia, kita boleh lihat sendiri data live yang menunjukkan berapa becquerel per liter unit radioaktiviti yang dikeluarkan dalam air yang telah dirawat. Pagi tadi saya sempat semak dalam lebih kurang 200 becquerel per liter, which is kalau ikutkan dia target 1500 becquerel per liter. Tapi dia berjaya keluarkan 200 becquerel per liter. WHO menetapkan had tritium dalam air minuman 10,000. 500 kali ganda lebih rendah. Japan regulator menetapkan 60,000 becquerel per liter sebagai had dose dia. Jadi terlalu beza. Maksud doktor ialah tahap sihat ialah 60,000. Bukan tahap sihat, maksudnya had yang boleh ada tritium dalam air adalah 60,000 becquerel per liter. 60,000 becquerel per liter, tetapi sekarang ini hanya ada 200 sahaja. So jauh lebih rendah. Becquerel merujuk kepada kadar radioaktiviti dalam sesuatu elemen tersebut. Betul, setuju. Okay. Tapi doktor sebut tadi daripada 62, 61 dah keluar. 61 dah. Tinggal satu sahaja. Tinggal satu, iaitu tritium lah. 61 tu pergi mana bro? Doktor? Okey. Dalam pelbagai teknik lah, maksudnya dalam bila disediakan tangki tu ada kaedah kita panggil sebagai delay and decay. So macam saya sebut tadi berkaitan dengan half life tadi. Betul, iodine tadi tu. Half life tu 8 hari je. Maksudnya lepas 8 hari dia dah decay. Decay. Sekarang ni kita dah mencapai 12 tahun lebih. Tritium mempunyai half life 12.3 tahun. I see. Bermaksud tritium sekarang sudah mempunyai radioaktiviti separuh daripada yang dilepaskan ketika kejadian. Jadi itu antara faktor
salah satu faktor kenapa ia dilepaskan sekarang. Dan pada masa yang sama, radioaktif lain, radionukleid lain tu dia tunggu untuk delay dan decay. Ada juga menggunakan kaedah fizikal dan kimia untuk buat pemendapan. Dia jadi dalam bentuk solid, jadi dia mudah untuk merawat. So 62 radionukleid ini ada juga yang dipanaskan, vapor tadi. So pelbagai kaedah cara yang dibuat untuk meremovekan, mengasingkan radionukleid ini, hanya tinggal tritium sahaja. Itu pun sistem ALPS ini, Advanced Liquid Processing System, dia dibangunkan oleh pihak Jepun untuk removekan 62 radionukleid ini. Kenapa tritium ini tidak boleh di-remove? Kerana kandungan dia yang terlalu sedikit di dalam jumlah air yang banyak. ALPS ini boleh mengasingkan tritium jika kepekatan dia, concentration tritium ini sangat tinggi. Jadi saya setuju dengan Prof Datuk, kita pihak Jepun ada pemantauan secara live, kita boleh lihat, kita boleh akses. Pihak IAEA antarabangsa juga menyediakan satu guideline yang sangat ketat untuk pihak Jepun follow ataupun mengikuti SOP yang dibenarkan. So pendapat saya, kalau di Malaysia ini untuk meyakinkan rakyat lah, untuk meyakinkan rakyat, pemantauan berterusan boleh dilakukan daripada pihak Jabatan Tenaga Atom. Mereka pun ada alat in situ measurement, gamma spektrometer in situ. Jadi dia letak di laut, kita boleh dapat direct measurement. Pihak Nuklear Malaysia juga boleh mengambil sampel, bawa ke lab dan buat analisis berkenaan dengan tritium tersebut. Doktor, kalau dia punya kadar radioaktiviti itu dah semakin berkurang sebab dah 2 tahun lebih dia jangka hayatnya itu, maknanya dah lepas daripada air ni, dalam 2 tahun lagi memang tak ada langsung lah tritium tu sebab dia dah decay. Dia ada decay tu, dia secara eksponen tu dia tak mungkin tak ada. Tetapi dia punya kesan dia boleh diabaikan. I see. Baik. Prof, menangkan kita hampir berada di penghujung diskusi ketika ini, kita juga nak mendapatkan pandangan Prof berkenaan dengan apakah tindakan yang seharusnya wajar dilaksanakan, khususnya bila melibatkan perkara-perkara yang bersifat sentimen. Saintifiknya saya rasa saya pun dah cukup yakin dah berkenaan tidak ada apa yang perlu dibimbangkan. Betul. Tapi apakah lagi perkara yang harus kita garis bawahi dalam hal berkenaan dengan pelepasan air radioaktif ini, Prof? Saya rasa masalah di sini adalah masalah persepsi. Di mana semuanya sentimen-sentimen itu dilonggokkan di bawah isu radioaktif. Tak kisahlah banyak mana ke radioaktif itu. Jadi the confidence termasuk daripada orang Jepun sendiri yang mengadakan tunjuk perasaan di setengah-setengah tempat itu ialah masalah persepsi. Kerana persepsi itu tergugat apabila berlaku bencana yang kalau kita lihat apabila sesuatu loji radioaktif itu berjalan dengan baik, semuanya dikatakan selamat. Tetapi berlaku tsunami, tak ada apa yang kita boleh buat, dan berlaku bencana. Tiba-tiba kita dapat kita terkena kecemasan seperti apa yang berlaku pada 2011. Jadi sekarang ni orang yang sama mengatakan selamat. Tetapi ini adalah menimbulkan keraguan sedikitlah daripada pendapat pada orang awam. Perkara yang sama berlaku apabila Chernobyl merasakan nuclear emergency yang berlaku di sebelum Fukushima tu. So ini adalah isu-isu saya rasa yang bersifatkan persepsi awam, dan kita perlu orang kata penglibatan awam, public engagement untuk menceritakan tentang perkara-perkara ini, dan ini memerlukan masa. Saya kesian juga orang di Fukushima tu kerana di sebalik terkena bencana, sekarang ni tangkapan ikan di setengah tempat mereka yang di luar di laut itu, walaupun selamat, dijual pada kadar 20% daripada harga ikan pasaran. So dia dah kena orang kata jatuh tangga, ditimpa tangga. Kan? Jadi banyak isu saya rasa yang perlu dilihat daripada sini. Daripada segi sainsnya saya rasa kita telah beres tadi. Tapi daripada perception dan tindakan susulan apa yang kita nak meningkatkan confident, itu perlulah saya rasa berasaskan sains, tetapi perlu kita terangkan dengan berlanjutan. Terima kasih.
Prof, satu laporan menyatakan bahawa dalam tempoh 1,200 hari, air yang dilepaskan di Fukushima itu akan memberi kesan sehinggalah ke Australia di bahagian selatan glob kita ini. Jadi memandangkan sampai kepada Australia, adakah Malaysia juga wajar untuk kita buat water test di lautan untuk tengok kadar tritium yang ada dalam air, Prof? Saya rasa tritium tak payah kerana dia terlalu rendah. Terlalu rendah. Tapi kita sepatutnya meletakkan walaupun kita membincangkan masalah isu nuklear dan orang kata apa, kemalangan nuklear yang telah berlaku, tetapi banyak lagi perkara-perkara saya rasa patut menerima prioriti kita, di mana kesannya terhadap kita ini sangat tinggi. Contohnya ialah pertukaran iklim yang kita percakapkan, dan sekarang ini saya rasa is no more climate change. Sekarang ini bertukar istilahnya kepada climate crisis. Dan kita telah sampai kepada orang kata persimpangan jalan di mana daripada tahun ini onwards, kita akan merasakan bahang yang sangat panas. Dan ini menggugat security makanan kita, dia menggugat kesihatan kita dan lain-lain. Ini jauh lebih pentinglah pada saya untuk kita memberikan perhatian. Walaupun dalam senarai itu senarai yang panjang. Ya. Terima kasih Prof bersama kita di waktu ini, dan terima kasih juga kepada Doktor. Itu sahaja masa yang kita ada, tapi sekurang-kurangnya kita dapat penjelasan yang sangat baik berkenaan dengan bagaimana proses disebut sebagai fission reaction, dan juga berkenaan dengan bagaimanakah proses decaying itu berlaku, dan juga bacaan yang harus kita berikan tumpuan berkenaan dengan Becquerel dalam setiap detail. Dan sekurang-kurangnya seperti yang Prof nyatakan tadi, soal sains ini sudah beres, tinggal lagi soal sentimen dan bagaimana kita melihat kepada isu yang besar, iaitu berkenaan dengan climate crisis. Itu sahaja kupasan di waktu ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada tamu kita, teknologis Dr. Muhammad Izzat Idris daripada Pusat Pendidikan Teknologi Nuklear UKM, dan juga Profesor Dr. Zulfikar Yassin, Profesor Kehormat Pusat Kajian Samudra dan Pantai SIMAX USM, dan juga Profesor Kehormat dari Penny Institute, berkongsi pandangan berkenaan dengan isu yang menyentuh kepentingan global khususnya Malaysia. Itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.